والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita melafazkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah taala sekali lagi. Kerana pada malam yang berbahagia ini kita masih lagi hidup, masih lagi bernafas. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, malam ni kita sambung kembali pengajian kita berkaitan dengan sembahyang. Minggu lepas tu tak boleh mari sebab ada larangan. Ada larangan kuliah oleh majlis agama. Tak apalah, agak-agak kita ni sehari dua ni pun tengok kepada kes tu hari ni naik baru 9 pula. Ada kluster Kubai pula. Macam-macam lah kluster ni. Kluster Go tu lah, kluster Go ni kluster Kubai dia panggil. Ini orang yang kluster Kubai Krian, tapi dia potong Krian tu dia potong jadi kluster Kubai. Lucu pula sekali tu, kali ingat lucu pula ni. Tak apalah nak guna tuan-tuan sekalian. Mari ikut mana kes kapan-kapan naik 9 pula. Ni 9 pula hari ni nggih. Jadi tak apalah tuan-tuan sekalian, sama-samalah kita jaga kesihatan nggih. Sama-samalah kita beramal dengan kebersihan. Kerana bersih-bersih ni dapat mencegah kita daripada benda-benda penyakit ni. An-nazafatu minal iman. Dengan bersih itu adalah mencerminkan keimanan kita. Malam ni kita sambung kembali berkaitan dengan rukun-rukun sembahyang. Rukun-rukun sembahyang. Baru ni tuan-tuan kita ngaji berkaitan dengan rukun sembahyang itu. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu kena ada dengan niat. Amalan garia, perbuatan gapo pun dia kena sertakan dengan niat. Lebih-lebih lagi berkaitan dengan ibadat yang namanya sembahyang. Tak sah sembahyang kalau tak ada niat. Niat tu pun jelas dia ni. Niat tu kena mari dalam hati kita, mari lafaz dengan mulut kita dan dibuat dengan anggota. Kalau kita sembahyang tak ada niat, tak tahu zuhur ke asar ke, sembahyang sunat ke duha ke, sembahyang hajat ke gapo, tak sah sembahyang tersebut. Yang kedua berkaitan dengan rukun sembahyang, kena qiyam. Berdiri untuk sembahyang fardu bagi mereka yang berkuasa, yang berkemampuan. Maksudnya kalau kita ni jenis pening ke, kita ni jenis OKU ke gapo ke, dok kena sembahyang bila duduk tak ada masalah. Tapi kalau kita ni orang sihat molek, wajib atas kita sembahyang sambil qiyam, sambil berdiri. Wajib atas kita. Kalau kita mari sembahyang bila duduk tak sah. Tak sah sembahyang tu. Kecuali sembahyang sunat. Sembahyang sunat tak apa, sembahyang tarawih ke, sembahyang duha ke, sembahyang hajat ke. Kita sihat molek. Sihat tak ada masalah gapo, kaki pun tak ada masalah, tapi mari sembahyang bila duduk. Apa? Tak cakap yang ngatuk gapo, sah sembahyang kita, sembahyang sunat. Tapi kalau sembahyang fardu kita walaupun tak sihat, walaupun sakit, mari sembahyang bila cokok, tak jadi, tak sah sembahyang. Hatta orang yang sakit pun dia kena ikhtiar untuk bangun sembahyang lekian dulu. Dia kena ikhtiar untuk qiyam dulu. Akak takbir gapo, lepas tu baru suruh pening, suruh uyung, baru boleh duduk. Dia kena ikhtiar lagu tu dulu. Dia tak boleh mari-mari pakai duduk selalu tak boleh. Kecuali kita ni memang tak boleh cacah dah. Pening lah gapo cacah dah, kena belah duduk. Tu cerita lain. Mula-mula ni, masa hamba mula-mula nak akak takbir tu kita kena qiyam molek, betul nak akak takbir molek. Duk tengah baca doa iftitah, tengah baca al-Fatihah gapo, suruh uyung gapo, barulah kita boleh duduk. Ayatnya kena qiyam tu dulu. Ni hamba perangat ni, hamba perangat. Yang ketiganya rukun-rukun sembahyang itu kena ada takbiratul ihram. Kena ada takbiratul ihram. Miftahus solat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus solati tuhuri. Miftahus solati tuhuru wa tahrimuha takbiru wa tahliluha taslimu. Yakni kunci sembahyang itu adalah tuhur, yakni suci. Permulaannya ialah takbir, takbiratul ihram tu, dan penghujungnya ialah memberi salam.
Apakah yang dikatakan takbiratul ihram? Takbiratul ihram tu kita akad takbir selepas kalau kita niat dalam hati, lafaz dengan mulut kita akad takbir. Allahu akbar, itulah takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Sebab dan kita akad takbir haram habis benda lain. Kecek haram, makan nasi haram, pada benda tu benda halal tapi jadi haram habis. Sebab ke dia? Sebab Allah lah yang maha besar, hak lain ni kecil belaka. Bila halal pula, wa tahliluha taslimu, ni, dan yang menghalalkan dia iaitu memberi salam. Lepas kita beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru boleh kecek semula, baru boleh gerak tubuh badan semula. Takbiratul ihram juga tuan-tuan, dia kena ada syarat-syarat dia. Syarat dia yang pertama, takbiratul ihram hendaklah melafazkan, hendaklah melafazkannya, hendaklah berada dalam keadaan berdiri tegak. Tidak sah takbir dalam keadaan rukuk kecuali kita ni sakit. Tidak sah takbir sekiranya melafazkannya dalam keadaan hendak berdiri ketika menunaikan sembahyang. Maknanya kita takbir bila-bila berjalan. Bila-bila jalan, Datuk email orang tu, Datuk email nak sujud nak rukuk tu, kita pun takbir bila-bila jalan. Nyok jalan Allahu akbar, tak sah. Ataupun kita takbir masa kita rukuk. Saja ni kita nak bokok sikit tubuh kita. Kita tak sakit tapi saja nak bokok. Kita pun bokok gitu. Allah tak sah. Dia kena berdiri tegak. Berdiri tegak serupa dengan askar, serupa dengan polis itulah. Tu rukun-rukun dia, syarat-syarat dia. Yang keduanya takbiratul ihram itu kena menghadap kiblat. Kalau kita menghadap ke lain tak sah. Semayang atas perahu ke, semayang atas kereta, atas bah ke, gapo ke, mula-mula tu kena kehir. Kena kehir ngadap ke kiblat le mana. Lah ni mudah nak tahu arah kiblat, telefon ada. Setengah budak-budak tu jen, dia ada jen, di jen ni ada kompas dia, ada kiblat dia. Maka mula-mula takbir tu ngadap ke kiblat. Kalau duduk atas bah, kiblat dekat tu kita kena palinglah kat tu. Dada dan muka kita ni kena paling. Akad takbir Allahu akbar. Begitu juga duduk laut. Kita pergi muka kau, pergi nyadak sutong kau, duduk laut tu, kehir ke mana pun, biar kita ni ngadap kiblat dulu mula-mula. Lepas pada tu dia musing ke mana, ikut dia lah. Takbiratul ihram juga itu mestilah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Tak sah kalau kita takbir kok bahasa Melayu ataupun kok bahasa Siang, kok bahasa Cina, tak sah. Kecuali kita ni baru masuk Islam. Kita masuk Islam ngorik sani, pukul ni sani masuk Islam. Nak belajar bahasa Arab ke apa tak ada, nak semai ngorik dah ni. Maka nak ayat mana, tak reti nak ayat. Maka kita boleh takbirkan ke bahasa lain. Tapi syarat dia kena kita ikhtiar dulu untuk belajar. Tak boleh sebut Allahu akbar. Contohnya tak boleh sebut juga. Moga tak aja dengar Islam ni gapo. Masuk Islam ngorik sani ya, pukul ni sani. Baru terdengar kata Allahu akbar, tapi nak boleh kau sebut payahnya. Boleh kita takbir dalam bahasa lain. Yang keempatnya, hendaklah kita mendengar kesemua huruf yang dilafazkan sekiranya pendengaran kita dalam keadaan molek. Kita kena dengar usolli, kita soyak gapo ni kena dengar Allahu akbar, kena dengar diri kita sendiri. Jangan kita derah doa sementara kita ni orang alim, orang berjuru kan. Kita derah diri kita ni lebih pada tu imam gapo. Tak boleh lagu tu. Yang seterusnya, hendaklah disertakan dengan niat ketika melafazkan takbiratul ihram sebagaimana yang telah disebut. Sekali dengan takbir tu dia kena mari dengan niat. Sekali dengan takbir tu, duduk kita mari semayang, masuk sah molek, betul sejadah molek, istighfar molek gapo. Kita lafazkan, kita niat dalam hati, aku nak semayang Isya. Aku nak semayang Isya, niat dalam hati kita ni. Aku nak semayang Isya 4 rakaat menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Mari dengan lafaz kita takbir, akad takbir selalu, mari terlintas selalu dalam fikiran kita ni nak semayang Isya, bukan nak semayang lagu lain. Ada orang ni kadang-kadang dia tengah serabut, ada masalah, mulut royak lafaz muka lain, hati dalam kepala dalam fikiran dia mari benda lain. Tak sah semayang dia. Mulut dia lafaz usolli fardul isya, saja aku semayang Isya, tapi dalam fikiran dia mari benda lain. Aku semayang ngorik ni, bukan Isya ngorik. Tak sah juga semayang dia. Dan takbir itu
boleh dipanjangkan sehinggalah kepada 14 harakat. 14 harakat boleh. Allah, mana tempat nak panjang? Tempat Allah tu. Allah tu boleh panjang. Ni, jangan panjang tempat bar. Kalau tempat bar tak jadi. Ni, Allahu Akbar. Tak jadi. Ni, lucu pula dengan kau kan. Ataupun Allah kita panjang. Allah. Tak jadi juga. Dia tempat boleh panjang tempat mana? Tempat Allah tu. Allahu Akbar. Boleh panjang sehingga 14 harakat. Tapi kalau kita besok mudah je. Dia ibadat ni mudah ya sebenar tuan-tuan sekalian. Kalau kita mari dengan ilmu. Yang jadi payahnya ilmu tak ada tu jadi payah. Nak boleh masuk dekat Allah supaya menteri pasola duduk dalam jamban. Ingat dah cerita menteri pasola duduk dalam jamban. Muka duduk gitu deh. Nak boleh kau masuk. Sebab dia ilmu tak ada. Kalau kita belajar benda agama ni benda mudah ya. Dan benda agama banyak kelonggaran. Rusuh banyak. Nak semaya zuhur kita musafir, boleh kita semaya 2 rakaat mudah ya. Puasa bila-bila wajib puasa kalau kita tak sihat gapo boleh buka. Tak ada paksaan dalam agama. Memang agama ni benda wajib ni, tapi Allah Taala pelonggar, ada tempat-tempat boleh pelonggar. Asal kita nak ya. Tapi dia tak sih gak royak gapo boleh tak sih situlah. Seterusnya kita masuk kepada rukun yang keempat. Dalam sembahyang ni rukun-rukun ni benda wajib buat. Rukun-rukun ni apa benda wajib maksud dia. Tak buat ni tak sah sembahyang. Yang keempatnya iaitu membaca Al-Fatihah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. La salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak sah sembahyang solat siapa-siapa yang tidak baca surah Al-Fatihah. Tak sah. Sedap sembahyang Allahu Akbar. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Sedapnya baca tapi petihah tak baca. Tak sah sembahyang dia. Petihah ni benda wajib. Sebab tu kita kena betul. Benda hak bacaan lain tu surah gapo dia sekalipun benda sunat ya tu. Kalau kita baca salah pun tak batas sembahyang. Tapi petihah kalau kita baca salah, rosaklah sembahyang kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita pun baca surah pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lepas tu tak ingat. Tak ingat apa dia lepas qul huwallahu ahad ni sudah tak ingat. Sekali cerita hak kita inna a'tainaka berji sambung hak tu. Contohlah sambung hak tu. Tak batas sembahyang. Tapi kewajipan kepada orang hak lain makmum duduk di belakang tu siapa-siapa dengar tu dia kena backi lah, dia kena betul. Tapi kalau kita sembahyang seorang-seorang tak ada orang nak tegur gapo, kita pun tak perasan benda tu salah, tak batas sembahyang kita. Tapi petihah kalau kita baca dengan salah, makhraj tak betul, tajwid tak betul, batal sembahyang. Ingat. Payah kena petihah ni tuan-tuan sekalian. Payah sebab dia, sebab gerikih kita tak mengaji. Jak budak pas tua duk main na'an ta'alaihin, na'an ta'alaihin. Salah lah. Sebab tu kena belajar betul petihah molek. Syarat-syarat sah bacaan Fatihah. Syarat-syarat sah dia. Apa dia? Yang pertama, kita mestilah dengar bacaan itu sekiranya kita mempunyai pendengaran yang jelas, pendengaran yang biasa, normal. Kita kena dengar. Walaupun kita semaya seorang, walaupun kita semaya berimeh, kita kena baca dan kita dengar bacaan kita tu. Siapa dia bisik masa sembahyang tak sah sembahyang dia. Dia bisik nak. Allahu Akbar, tu imam habis baca waladdallin amin, tu imam baca surah tak? Kita pun baca sebelum bisik. Tak sah. Maknanya kita kena baca dengan jelas, tapi suara yang perlahan, jangan sampai ganggu jiran kita kiri kanan, jangan dapat ganggu tu imam. Baca dengan jelas dan slow. Jelas dan slow. Jelas bunyinya tapi slow, kita seorang yang boleh dengar.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Gitu contohnya. Kita kena dengar gapo dia hak kita baca. Syarat yang kedua sahnya bacaan Fatihah itu mestilah secara tertib mengikut susunan ayat yang terdapat dalam Quran sebagaimana yang telah diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud di samping meraihkan makhraj tempat keluar huruf dan menzahirkan bacaan yang bertasydid, yakni yang bersabdu. Nabi raya bacaan Fatihah tu dia kena jelas-jelas ke dia? Jelas dari segi bacaan dia, jelas dari segi tajwid dia, jelas dari sudut makhraj dia, jelas dari sudut tasydid dia, sabdu dia. Bacaan itu secara tertib. Nombor satunya tertib. Tertib ni apa dia? Ikut susun ni. Ya, kalau kita ni mana-mana bijak orang panggil ni, kita pun tukar puah dah dak mai Fatihah jap bodoh paktua dak mai Fatihah, kita tukar ayat yang pertama kita sama sekali dengan ayat yang ngelah sekali. Fatihah juga kita kata. Ni, alhamdulillahirabbil alamin ghairil maghdubi alaihim. Fatihah juga tu. Ni, tapi susunan ayat tak betul. Tak sah sembahyang. Tak sah bacaan kita tu dan tak sah sembahyang. Beringat benda-benda gini ni. Takut-takut ada lah di kalangan kita ni hok pandai doa ni. Jenis cerdik doa ya tukar. Alhamdulillahirabbil alamin ihdinas siratal mustaqim arrahmanir rahim. Ngabai kau sini. Syarat sah yang berikutnya hendaklah dia melafazkan satu-satu kalimah itu dengan lafaz yang tidak mengubah maknanya. Sekiranya dia melafaz dengan satu lafaz yang tidak dipengaruhi kesahihan maknanya, maka Fatihahnya batal dan sembahyangnya batal. Makna yang jelas, bacaan yang jelas, jangan witukar huruf. Jangan witukar huruf, jangan witukar baris. Hamba pernah ikuti satu klinik, dia panggil klinik Al-Fatihah di Masjid Telipuk, lama dah. Dalam 4-5 tahun lepas. Klinik Al-Fatihah di Masjid Telipuk. Ada ustaz duk beten depan royak-royak gini, dia ngaji bab Fatihah ya, 2 jam. 2 jam ngaji bab betul Fatihah ya. Ramai orang. Ada satu bab dia kata Fatihah ni dia kena masuk makhraj molek, masuk huruf molek. Jangan kita tukar. Sebab kalau kita tukar baris, tukar huruf, tukar titik ya, kau tukar titik nun kau, akan berubah maksud dia, maka tak sah. Dalam Fatihah ni dia kata kalau kita tukar baca je, ada 7 ekor nama setan duduk dalam tu. Dalam Al-Fatihah ni ada 7 ekor nama setan. Mana kalau kita silap bubuh baris, bubuh maksud ke gap, bubuh baris, bubuh titik ke gapo, maka tak sah Fatihah kita. Contoh yang paling mudah, seekor setan yang namanya Adim. Maliki yaumiddin. Din tu berakhir dengan huruf nun. Maknanya raja di hari pembalasan esok, raja di hari akhirat esok. Siapa dia ni? Allah Taala lah. Tapi kalau kita silap bubuh Adim, kita tutup mulut. Ada seekor iblis, seekor setan, nama dia setan tu nama dia Adim. D-I-M, Adim. Ni setan dia. Ada kerjaan dia lah. Hamba tak ingat kerjaan dia gapo setan ni. Maka kalau kita baca Maliki yaumiddin, kita duk peraja ke setan tu pula. Sebab tu perangai kita apa setan. Jangan ingat tuan-tuan sekalian, kalau salah baca, salah bubuh baris, salah sebut huruf, kita duk seru nama setan dalam Fatihah. Yang keempatnya, hendaklah Al-Fatihah itu dibaca dalam bahasa Arab. Tidak sah dibaca dalam terjemahan ke mana-mana bahasa sekalipun. Kerana terjemahan itu bukannya bahasa Quran. Takut kita ni jenis ajaran sesat ayo ping ke gapo, dak pakai baca kok bahasa Melayu. Allahu Akbar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan sekalian alam, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Pandai-pandai kita lagu ni tak sah. Dia sebab ke dia? Sebab tu benda Al-Quran. Dia kena ku bahasa Arab sekalipun. Walaupun kita telur. Hamba pergi ke China, Guangzhou China, pergi semaya di masjid China, tuan-tuan sekalian. Tu dengar tu email dia baca, kita mari rasa nak suka.
Ni nak orang muka bahasa dia gitu, pelak dia lagu tu. Ni kita gak sadaqallahul azim. Dia tak disebut dah. Sadaqallahul ajim. Ajim sebab orang Jawa jadi. Ni kita hak mana mula dengar ni suka nak suka pula. Ni tapi dah lagu mana muka tu cara dia. Ni tak apa, dimaafkan. Naklah kita baca dalam bahasa Arab, baca ke bahasa Melayu tak jadi. Tapi kalau benda lain macam selawat ke apa, tidak Quran, boleh ke bahasa Melayu. Boleh ke bahasa Melayu. Ni selawat tadi am pergi ke tempat di Tupak, majlis daerah Tupak, am kuliah situ, kuliah duha tadi. Nak demo minta selawat ke bahasa Melayu. Yang bahasa Melayu campur dengan bahasa Arab. Sedap juga. Ni kalau kita duduk laku berilalan, laku senen, laku jelawat ni dia selawat ke bahasa Melayu. Kita dapat kita ni sallallahu ala asyraqal badru alaina. Dia sana dia ku bahasa Melayu. Dan lebih jijik lagi sebab dia orang kampung dia faham. Rabiul awal naik cahaya yang tinggi bulan purnama, dia zahiri pada tahun gajah Nabi kita lahirnya. Tak apa hak tu sebab dia sebab tidak Quran. Tapi kalau Quran ni kita gitukan nak pergi baca ke bahasa Melayu salah. Ni batas maya kita. Yang ketiganya, bacaan Al-Fatihah itu mesti dibaca dan disempurna dalam keadaan qiyam, keadaan berdiri. Sekiranya dia rukuk dalam bacaan Fatihah belum selesai, maka batallah bacaan dia, tak sah bacaan Fatihah dan tak sah juga sembahyang dia. Kita baca molek ni. Ghair ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tu imam pun rokok. Kita pun malas tinggal tu imam, kita pun rokok juga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baca dari rokok tak sah sembahyang kita. Kalau tu imam rokok dah, lorak dah kita ni. Kita baca sekat-sekat dan je. Tu kaedah dia tuan-tuan. Jangan baca dalam rukun yang lain. Kena baca masa cacat tu. Al-Fatihah. Al-Fatihah ni maulai sekali lagi benda wajib. Benda wajib. Benda baca surah ke apa tu benda sunat. Tu imam boleh tu imam waladdallin amin dia perokok lalu. Boleh tak ada masalah. Tapi lelah lah bagi orang belakang tu nak baca Fatihah ke apa nak. Ataupun tu imam baca surah pendek. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tu imam jenis Formula 1 orang panggil. Tu imam jenis Formula 1. No, makmum dia belakang jelek lelah. Dia baru duk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kau ni rokok dah. Sebab tu nak jadi tu imam ni tuan-tuan kena pandai juga. Tengok makmum kita ni siapa dia. Kalau makmum kita orang muda lagi lah. Tapi kalau makmum kita ni jenis 3 selendar belakang, jenis pakai pepoh belakang orang. Lama-lama agak kocok pada lutut nyenyup demo. Dia ada rukhsah dia, ada kemudahan dia. Seterusnya rukun-rukun sembahyang yang kelima iaitu rokok. Tak sah sembahyang kalau tak ada rokok. Rokok itu dari sudut syarak. Syarak maksudnya ialah seseorang yang solat membokokkan badannya dengan kadar kedua-dua tapak tangannya sampai di kedua lututnya. Ini adalah sekurang-kurangnya ukuran rokok. Rokok ni paling minimum kita bokok gitu tangan kita ni kena atas lutut. Minimum dia, paling minimum, paling tak boleh lagu tu. Hak sempurnanya lagu mana? Hak sempurna macam huruf L. Macam huruf L, dia kena bersiku molek belakang ni sama dengan punggung. Kalau belakang blokok gitu tak jadi juga, kecuali kita sakit ada arah dah. Ataupun kalau punggung tinggi, tuan ni rapat pakai latar, muka dia ni gimnastik dulu kan sampai muda, rapat tangan ni sampai kaki dia boleh setuh ni. Tak jadi juga. Ada orang semaya lagu tu. Dia rokok tapi dia ni letik, tubuh dia letik, muka sampai sekolah main gimnastik ke dia dak. Dia tangan dia letuk, dia setuh kaki gitu. Bisa dia jenis tu buletik tak jadi rokok dia tu sebab dia sebab punggung tinggi cakung ni. Dia kena sama gitu. Itulah rokok. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu
Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah kamu. Surah Al-Hajj. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima. Kemudian rukuklah kamu sehingga kamu rukuk dalam keadaan yang tenang. Riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Syarat-syarat rukuk ni apa dia? Syarat-syarat rokok. Rokok itu benda berada dalam keadaan membongkok dengan kadar sebagaimana yang telah disebutkan, iaitu tapak tangan sampai kepada lutut. Tapi kalau kita tak boleh, kita ni sakit lutut, sakit pinggang, gapo buat sekat-sekat boleh. Buat sekat-sekat boleh. Hatta tak boleh juga. Tak boleh juga. Mari nyatok belakang kau pinggang nyatok, boleh kita rokok dengan tunduk sikit. Tunduk sikit muka kepala kita ni, tunduk sikit. Hamba pernah kena sekali. Zaman-zaman muda dulu pernah kena sekali. Kita mari nyatok pinggang dia panggil. Semaya jemaah. Memang Allah Akbar. Molek lagi mula. Mujurnya kita duduk tepi dinding. Baca gini tu imam rokok. Allahu Akbar. Kita pun nak rokok. Lepas tangan ni nak rokok kak serok. Duk main duk nah gitu. Boleh gerak sikit lah kepala lah ke bawah. Lepas tu sami Allahu liman hamidah. Nak boleh kau sujud pula tu. Payah sakit yang nyatok. Sudah semaya kebetulan. Kau duduk tepi hamba tu ustaz juga. Dia kata apa tak rokok? Allah nyatok ustaz kata nyatok ni jadi patut kan? Rokok dengan gitu sikit. Tak apa dah tu dia kata. Nak ayatnya tuan-tuan sekalian, kita kena rokok ke mana pun. Tak boleh nak rokok belakang ni patah kau aksiden kau apa, boleh kita rokok sekadar yang kita mampu dengan menggerakkan kepala. Tak boleh kepala dengan mata pun boleh. Nak ayatnya rokok itu kena ada. Dan semolek-moleknya tapak tangan itu kena atas lutut. Tapak tangan ni bukan genggam. Ada orang rokok ni dia genggam gini, genggam. Tak boleh, kena buka ni tangan ni. Buka tapak tangan. Mana tapak tangan? Ni tapak tangan. Bukan ni tapak tangan. Bukan gini tapak tangan. Ni genggam ni penumbuk orang panggil. Tapak tangan kena atas lutut dan dia kena renggang ke sikit tapak tangan ni. Renggang ke sikit tapak tangan ni biar terbuka sikit. Tu kaedah dia. Mana tadi? Yang keduanya, syarat-syarat rukuk itu hendaklah dia tidak berniat ketika membokokkan tubuhnya itu dengan tujuan yang lain daripada rokok. Dia rokok tu dengan tujuan rokok lah. Jangan dia rokok nak ambil pitih jatuh. Ni tengah semaya molek-molek tak. Pitih ni berangi kipas laju ke apa, pitih tu gos 100. Kalau gos ria boleh kira dia buat tak tahu. Ya gos ria, gos 100 sayang ni. Bok jatuhlah ke bawah berangin kan. Kita pun bukan main pitih ni, kita pun rokok. Rokok ambil pitih tu maka batal semaya kita. Kita rokok ambil pitih tu batal. Buatlah kaedah gapo pun. Pijak dengan kaki kau gapo kau kuih kau gapo kau pandai-pandai lah kita. Tak perlu kita rokok. Tujuan sini maksudnya tuan-tuan sekalian, kalau kita rokok dengan tujuan lain batal semaya. Rokok ni dengan tujuan rokok lah. Sekiranya dia membongkok kerana mengelakkan sesuatu, kemudian dia membongkok tersebut membongkok kerana mengelakkan sesuatu, dia menjadikan sebagai rokok, maka tidak sah rokoknya. Bahkan dia wajib berdiri semula kemudian membongkokkan dengan tujuan rokok. Kita duduk tengah sembahyang molek, ada suatu benda yang menyebabkan kita kena rokok. Tengah sembahyang, kita sembahyang tepi jalan, mari jula motem bikah. Jula motem bikah syuk, mari betul lah kita tengah sembahyang. Maka kita pun rokok gitu. Kita rokok tu bukan sebab kita rokok nak jaga keselamatan kita. Lama kata tak rokok gap, mau rokok batas maya kita pelak kita kena bahas jula rating gapo bikah ke gapo dak. Boleh pedah pula kitanya. Maka kita boleh rokok mengelakkan jula rating tu, mengelakkan kita bokok dan menilitah ke apa, kita boleh bengah semula dan kena rokok semula dalam semaya kita. Tu seterusnya, rokok itu syarat sah rokok itu ialah kena ada tamak ninah. Tamak ninah ni dia berada dalam keadaan tetap dan tenang. Ketika rokok sekadar mengucapkan tasbih subhanallah
inilah adalah sekurang-kurang tamak nino. Neh, maknanya kena semaya dengan titik terning, jangan semaya serupa ayam patut padi. Ya Allahu akbar, rokok tak ada. Habis nak baca orang sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal Allahu akbar. Tu panggil ayat patut padi. Bertenanglah kita dalam rokok. Nescaya kita akan rasa kelazatan beramal ibadat. Nescaya kita akan rasa sedap semaya ni. Ni, rokok baca dah habis dah subhana rabbil azim wa bihamdih. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Dak, kita berilek sebentar, sekadar napas sengok dua sengok tak apa. Ni, barulah kita bengah semula. Kita akan rasa tenang, tak belorak. Ni rasa tenang fikiran. Sebab dia kita berlakukan tamak dinah dalam semaya, dalam rokok tersebut. Ni, tapi kalau semaya dengan cepat-cepat lelah. Kita nak tasbih lagi, nak rokok lagi, nak nyari tarik nafas lagi lelah. Nak seterusnya rukun dalam semaya yang seterusnya iaitu iktidal. Iktidal selepas rokok. Ni, mula-mula semaya, rukun semaya ni mula-mula ialah niat. Niat tu dia kena jelas lah. Niat tu dengan mulut kita lafaz, dengan hati kita kena mari juga, kena serta dengan perbuatan juga. Yang keduanya kena qiyam. Kena qiyam bagi orang yang mampu. Kena berdiri lah. Tapi orang yang tak mampu bila duduk tak ada masalah. Yang ketiganya rukun semaya itu takbiratul ihram. Yang keempatnya baca Fatihah. Ni benar rukun ni. Baca Fatihah. Yang keempatnya baca Fatihah. Yang kelimanya rukun. Tak sah semaya tanpa ada rukun. Rukuk ni tak nanti kita ni rukuk sampai ke sentuh tangan dengan lutut dak. Tapi kalau kita sakit ke apa, boleh kita rukuk dengan kepala kita, ataupun tak boleh juga dengan mata kita. Kita isyaratkan dengan mata. Mata pun tak boleh juga rukuk dengan hati kita. Amba nak cerita ada sahabat amba. Dia ni ustaz jugalah, pikat abang sikit pada kita. Mak dia, arwah mak dia ni sakit. Lumpuh, koma lah dia. Mata yang gerak dia, mulut tak boleh kecek gapo. Makan pun tak boleh nak kunyah. Minum susu je. Minum susu gapo orang tua gitu tak minum susu. Susu pun kadang-kadang duduk sampai kemasan dalam mulut dia susu tu. Nak telan tak boleh. Lala sekali dia ketebuk kau tekak ni. Nak tebuk kau tekak, bubur susu kau tekak dia ni. Tapi bila-bila lagu tu pun panjang umur. Dekat dengan 10 tahun juga duk ngasuh ni. Panjang umur. Maka dia ni dia duk mikir lagu mana ni mak dia ni. Nak lagu mana ibadat ni kena semaya ke mana pun. Kok mana pun kena semaya. Orang faham ni tuan-tuan sekalian. Orang yang faham agama ni gapo, semaya ni gapo, dia akan semaya juga lagu-lagu mana pun. Wakil ke? Maka dia mikir kata mak dia ni lagu mana nak suruh mak aku semaya, nak suruh akak tangan tak boleh. Dia panggil stroke otak ke gapo tak tiga nak sebut. Mata ya celek lilah, mulut tak kecek gapo, mata dengan hidung yang boleh nyamu. Tangan tak boleh gerak, kaki tak boleh gerak. Anak dia kena mari balik ke belakang, mari balik ke ni, anak dia kena buat. Maka dia ni pun tanya tu guru tanya ustaz gapo, tetap kena semaya mak dia tu. Dia buat lagu mana tuan-tuan sekalian? Dia ambil tangan mak dia tolong ambil air semaya ke mak dia ni. Dia tolong ambil air semaya gapo sudah selirah gapo. Dia bisik ke telinga mak dia. Dia bisik ke telinga mak dia, "Mak, kita nak semaya Zuhur ni, mak." Dia duk cakap takusi dia ni, anak ni. Mak dia tu lebih dengan kata tu. Dia bisik ke mak dia ni, bisik ni, ya, "Mak, kita nak semaya Zuhur ni, mak." Mak dia tak ada respon ke apa. Tak. Ngangor gitu tengoklah ke atas tengok ni. Kau kan lupa ke? Dia pun okey mak niat mak. Dia tak tahu mak dia dengar kau tak tahu. Tapi kurang-kurangnya tuan-tuan sekalian dia berharap agar mak dia tu semaya dengan hati dia. Siapa tangguh tu tuan-tuan? Dia royak ke mak dia ni. "Mak, kita semaya Zuhur ni. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala." Allahu akbar. Dia ni dia cakap takut si anak ni, tapi dia bisik ke mak dia ajar. Mak kita ni teh alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Allahu akbar subhana rabbil a'la wa bi'azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah. Harapan dia nya agar mak dia ikut dengan hati dia. Ikut dengan hati. Nak ayat semaya ni benda besar. Kita ni mudah-mudah ya tinggal semaya. Oh, besar benda semaya ni.
Tak boleh bila cacing, bila duduk, tak boleh bila duduk, bila donjol, tak boleh bila donjol, bila tidur. Netai gini, tak boleh bila netai, bila ngiring. Tak boleh dengan ngiring, dengan apa, dengan isyarat ni, tekuk ni, kepala ni kena isyarat. Tak boleh dengan kepala, dengan mata. Dengan mata, isyarat dengan mata, klik dengan mata ni. Tak boleh dengan mata apa, dengan hati kita ni. Kena kaya kita ni semayang. Ni orang panggil semayang niat ni. No, dengan hati kita ni kena ada. Usalli dalam hati ni. Kau mulut nak kecek ke apa? Ni namanya benda besar. Masuk dah ke waktu. Sikit lagi dah. Seterusnya yang keenam, rukun sembahyang itu ialah iktidal selepas rukuk. Iktidal ialah berdiri, iaitu perbuatan berdiri yang memisahkan di antara rukuk dan sujud. Di antara rukuk dan sujud ni ada satu perbuatan, ada satu rukun namanya iktidal. Kalau kita masa rukuk tu kita malah bangun, kita pakai terus sujud lah dia. Subhana rabbil azim bihamdi subhana rabbil azim Allahu akbar, kita sujud lah dia. Batas sembahyang. Sebab dia kena bangun cacing dulu. Iktidal. Dalilnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia telah menyebut sifat sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkatkan kepalanya daripada rukuk, baginda tidak terus sujud sehinggalah baginda berdiri tegak. Iktidal ni tuan-tuan kena sempurna molek. Jangan iktidal je ni, iktidal bokok gitu dek. Kita tak sakit gapo daripada rukuk kita bangun tak betul molek, kita bokok kita pokok sujud lalu tak jadi. Dia kena betul molek supaya qiyam nak sembahyang tadi. Supaya qiyam nak sembahyang tadi. Tak. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Relax sebentar betul pinggan betul ke apa, barulah kita sujud. Kalau kita tak betul bangun bokok gitu, tak betul lepas kita rokok, kita sujud selalu. Tak jadilah rukun. So rukun kita tinggal iaitu iktidal. Syarat-syarat iktidalnya. Syarat-syarat sah iktidal. Tidak kosak selain daripada ibadat ketika bangun daripada rukuk. Kita bangun tu tidak kerana benda lain. Tidak kerana benda lain. Ada kadang-kadang kita semayang ni ada macam anak nak jatuh ke apa ke. Kita tengah rokok, nampak anak tu ngakut nak jatuh, nak terjun begitu dia. Kita pun iktidal bangun pun pergi selamatkan anak ke apa. Ataupun kita bengah ke apa, ada sesuatu benda kita bengah. Tidak kerana ibadat tapi bengah kerana benda-benda lain. Maka hukumnya kena buat semula iktidal kita tu. Kena sambung semula iktidal kita tu. Kita tengah rokok, tiba-tiba ada sesuatu benda emergency. Contoh hama buat anak ni tak kena sebenarnya. Sebab anak ni kita kena pergi pegang. Ni contoh yang lain lah. Contoh kita tengah rokok, lepas tu kita iktidal sesuatu benda. Nak juga contoh kepada dia tahu. Sesuatu benda yang menyebabkan kita kena bengah. Maka kita bengah tu bukan kerana ibadat tapi bengah kerana satu emergency. Maka kita kena iktidal semula. Rokok daripada rokok kita kena iktidal semula. Kena buat 2 kali supaya cerita rokok tadi lah. Maknanya kita lah ni nak ayatnya tuan-tuan sekalian. Kita semayang jangan lari daripada semayang, melainkan kita semayang dengan molek. Kalau saja-saja kita iktidal tanpa ada sesuatu benda yang emergency, benda penting, maka batal semayang kita. Yang keduanya hendaklah berada dalam keadaan tamakninah, iaitu berhenti sebentar sekadar mengucapkan tasbih subhanallah. Iktidal ni dia tak boleh tak berapa betul molek, kita pun pakai rokok, pakai sujud selalu tak jadi. Kita kena rehat sebentar, berehat sebentar sekadar bacaan tasbih subhanallah. Subhanallah walhamdulillah, kau apa ikutlah. Nak ayatnya biar kita berhenti sebentar, biar terik urat semula. Yang ketiganya hendaklah tidak terlalu lama ketika iktidal, seperti lebih daripada masa membaca Fatihah. Ini kerana merupakan rukun yang pendek yang tidak harus dipanjangkan masa berdirinya. Panjang doa pun tak boleh juga, pendek doa pun tak jadi juga. Iktidal tak apa betul mana kita pun sujud selalu tak jadi. Lama berdoa pun tak boleh. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd.
nya cace mak murid belakang kata nak tu email buat gerio cace lama ni. Kita saja cace betul gak gapo relax tengok kau tu, tengok kau ni. Lepas tu barulah kita sujud. Allahu akbar. Jangan lama sangat ni. Jangan sama sangat sebab nampak keji dalam sembahyang tu. Nampak serupa tidak orang sembahyang apa tu. Dah. Inilah tuan-tuan sekalian, so lagi kita berhenti sekat ni, iaitu sujud 2 kali dalam setiap rakaat. Rukun sembahyang yang seterusnya sujud setiap kali 2 rakaat dalam 2 rakaat. Sujud 2 kali dalam 2 rakaat setiap rakaat tu. Maksud sujud dari segi syarak iaitu sentuhan dahi orang yang sembahyang itu ke tempat sujud. Yang jelas dari sini. Dahi itu kena tempat sujud. Kalau ada benda berlapik tak sah. Ni orang Tino ni kain lekung kau gapo pelapik gapo tak sah sembahyang. Sujud dia tak sah. Ni kena dengan jelas molek, biar rapat kena molek anggota sujud tu. Dalilnya firman Allah Taala, arka'u wasjudu. Artinya rukuk dan sujudlah kamu. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma asjud hatta tatma'inna sajidan, thumma irfa' hatta tatma'inna jalisan, thumma asjud hatta tatma'inna sajida." Kemudian sujudlah kamu hingga kamu sujud dalam keadaan bertamakninah. Kemudian angkatlah kepala kamu sehingga kamu duduk dalam keadaan bertamakninah. Kemudian sujudlah kamu hingga kamu sujud dalam keadaan tamakninah. Ni syarat-syarat sujudnya apa dia? Iaitu yang pertama, terbuka dahinya, tidak berlapik dan tidak bertutup ketika meletakkan ke atas tempat sujud. Ni dahi kita ni kena terbuka, jangan ada benda yang menutup. Piyah ko ni. Kita semayang atas tanah, gapo contohnya ni. Kita pun takutlah dahi kita ni cemar, kita pun lapik labuh piyah gitu. Waktu turun gitu. Semayang kita dak kena sujud atas piyah, tak sah semayang. Tak sah sujud tu. Dia kena terbuka dahi kita, biar dahi kita ni kena dengan tempat sujud. Sujud hendaklah berlaku ke atas 7 anggota. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sujud tu dia ada kena atas 7 anggota. Gapo dia 7 anggota sujud? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan supaya sujud di atas 7 tulang anggota. Di atas dahi sambil isyaratkan dengan tangannya ke atas hidungnya. Ni dahi ni. Kedua tangan, kedua lutut dan hujung jari kaki, kedua-dua kaki. Ni anggota sujud ni. Dahi, tangan 2, lutut 2, hujung jari kaki 2. 2, 4, 7. Dia hujung jari kaki tu, perut kaki dia panggil, perut kaki. Perut kaki, perut jari kaki tu 2, kepala lutut 2, 4, tangan 2, tapak tangan. Kalau kita sujud dalam genggam tak jadi. Dia kena tangan ni buka ni. 2, 4, pasal lagi kau dia dahi ni. Dahi ni kena rapat. Ni anggota sujud orang panggil. Anggota sujud. Kalau terakak salah satu di antara ni 7 ni, maka tak jadilah, tak sah lah sujud kita tu. Seterusnya tak sah sembahyang tu. Sebab tu kita tengok, kita perhati ramai, terutamanya orang tua. Dia sujud kaki coking di belakang. Orang muda pun ada juga, hak tak mengaji nak sujud tapi kaki coking, jari kaki tu coking. Dia kena tekan biar rapat perut kaki. Gapo dia perut kaki ni? Ni perut jari kaki. Ni walau jari kaki dia, ni perut dia ni. Dia kena rapat juga sikit, kena ikhtiar. Tak boleh hamba kaki sembahyang naik gaul lah gapo dak. Buat sekat-sekat boleh. Buat sekat-sekat boleh. Jangan tak boleh. Kalau kita buat kata buat lalu jangan. Ni kena ikhtiar dulu sekat-sekat boleh. Begitu juga lutut. Kecuali lutut kita ni sakit, naik bisu kau gapo tu cerita lain. 2 tapak tangan dan juga dahi. Ni anggota-anggota sujud. Yang seterusnya hendaklah terangkat bahagian paling bawah punggung melebihi bahagian paling atas kepala sekadar yang termampu dengan mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya punggung tu kena terangkat. Kalau sujud, jenis sujud kepala dengan punggung ni serupa anjing gitu kan, gitu anjing, tak jadi. Dia punggung tu dia kena naik. Punggung tu kena naik, kepala tu dah ke bawah.
Ni. Seterusnya hendaklah dia tidak sujud di atas pakaian yang bersambung dengannya, yang mana pakaian tersebut akan bergerak dengan pergerakannya. Ni pakaian, hendaklah dia tidak sujud di atas pakaian yang bersambung dengannya, yang mana pakaian tersebut akan bergerak dengan pergerakannya. Ni kita semaya sujud-sujud, kain kana kita ni terlebih kena pelapik atas tu deh. Tak jadi sujud. No. Ataupun kalau ada pakaian yang lain, siuk kangin kena tempat sujud tu cerita lain. Ni dia tak sambung dengan kita. Hak pakaian hak sambung dengan kita, ataupun orang jatuh jenis ekor serban. Ni ekor serban ni, orang pakai serban, ekor duduk di belakang dia ni, muka baru tubik pondok tengah naik syekh ke apa, ekor duduk depan. Ekor duduk depan semaya tindih atas ekor ni. Pakaian tu sambung dengan kita lah. Tak sah sujud tu. Kalau pakaian lain, kain lapis anak ke apa, kain lapis yang bersih lah, kita tengah semaya kipas dia tu terbaik mari duduk tempat sujud kita. Kat kita pun tak ada, nak sujud lain tak boleh je. Tu tak apa. Ni. Tak dengar Ustaz. Janggut panjang. Janggut. Tak boleh juga. Jangan ada benda lapik. Tapi kalau benda kecil-kecil tu dimaafkan lah. Jangan siapa kau itu doa dia. Janggut ni kadang-kadang kita sepok begitu pun dia gitu. Tapi kalau tak perasan tak ada arah. Ni supaya juga royal speka ni. Royal speka ni tu email kan dia ada royal speka gapo ni. Kalau kita akak dahi dia jadi perbuatan tu 2 kali dah. Maka kita tarik gitulah. Dia tidak sampai membatalkan sembahyang. Benda-benda kecil ni dimaafkan. Benda-benda besar tadi tu macam kain ke gapo tu deh. Piuh lapik piuh tu ni benda besar tu kata dah. Sebab tu kita nak sembahyang letak piuh molek ni. Ataupun piuh kita ni longgar jatuhlah ke bawah gitu, masa nak sujud akak gitulah. Ni betul molek. Dan janggut pun kalau jenis surat 2 ni tak ada masalah, surat 2. Takutnya kita pisah tarik letak gitu. Kat janggut ni dia berapa lah je ni. Tapi kalau duduk semaya tengah sujud molek, terbanglah surat 2 part, tak ada masalah. Dia nak kupu janggut ni, nak beli kupu banyak tempat sujud je, kita kena tarik betul molek. Tarik betul molek, lepas pisah letak pula baru itu. Ni, tu kaedah dia. Hendaklah tidak berniat benda lain selain daripada sujud, seperti takut dan seumpamanya. Ni, kita sujud, dia kita takut. Kapal terbang mari ku atas kepala tengah main kata kita pun takut, kita pergi sujud ni. Tak jadi tu sebab sujud kita bukan sembahyang, maka kena sujud semula ataupun sembahyang semula ni. Hendaklah ditekankan dahi ke lantai, yakni tempat sujud, dengan tekanan yang nyata dan sekadarnya. Sekiranya tempat sujud itu di bawah tempat sujud itu ada kapas atau seumpamanya, nescaya kapas tersebut akan tertekan dan nyata kesan dia sujud di atasnya. Sujud dia serupa sujud lah maksudnya. Jangan sujud walolok. Tak, kita boleh tengok atas kapet ke atas jadah dak. Kita sujud tu, kita bengah tu akan ada bekas tempat sujud tu. Tak, lekuk sikit akan ada. Tu sekadar tu nak ayatnya. Tak perlulah kita pisah genyeh. Nak suruh kata kita lebar ni, nak suruh nampak ikan lain ni, kita pisah tekan. Tekan ni. Nak suruh nelah lama-lama kata dia ni sembahyang ni, boleh buat natu ni. Jangan, tu kerana lain ni. Maknanya sudut lah ni kira sempurna molek tekan lama sehinggalah ada bekas sujud kita tu, bekas gelung atas jadah dan sebagainya. Jangan sembahyang tapi tak sentuh pun jadah, awal-awal gitu deh. Tak ada nikmat, ada lazat dalam sujud. Hendaklah berkeadaan tamakninah ketika sujud dan seterusnya lah. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah kita masuk ke dalam rukun sembahyang yang ke-8, iaitu rukun sembahyang yang ke-7, iaitu sujud. InsyaAllah akan datang kita sambung kembali rukun sembahyang berkaitan dengan duduk di antara 2 sujud. Sekarang dulu daripada hamba, insyaAllah ada ruang, ada masa, ada peluang, kita jumpa semula dalam episod-episod yang akan datang insyaAllah. Ibadat ni sebenarnya tuan-tuan mudah je. Sebab sebab kita mengaji. Yang jadi payahnya kita tak mengaji. Macam juga nak boleh kau masuk niat tu. Duk mai usalli ni. Dak payah sebab sebab kita tak mengaji. Kalau kita faham gapo dia lafaz, gapo dia niat dalam hati, gapo perbuatan, gapo mudah je. Ni niat sembahyang ni bermula daripada mana sebenarnya? Bermula daripada rumah lagi.
Kita ambil air semayang, pakai baju gapo, naik motor mari ke masjid, itulah separuh daripada niat dah tu. Ni mari ke masjid pula, duduk betul molek, istighfar molek, betulkan baju molek, tenangkan hati kita molek, qiyam berdiri dengan betul gapo, semuanya adalah faktor rempah ratus dalam menjadikan niat kita ni dengan niat yang molek. Ya kena tenang. Jangan bermain dengan lorak caduh, jangan. Nak beli kau masuk niat pun payah dan sebagainya. Sebab tu Nabi ajar kena semaya awal waktu. Kena semaya awal waktu dengan keadaan tenang. Ni semaya lewat-lewat, maka kita pun rasa belorak juga. Payah nak masuk niat lah gapo, baca Fatihah dengan lorak-lorak ke gapo. Insya-Allah tuan-tuan sekalian, kita betul niat, betul semaya kita dengan molek, maka ibadat kita hal lain pun akan jadi betul belaka insya-Allah. Setakat tu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.